Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar anda semua? Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran online kita pada kali ini. Kita akan teruskan pembelajaran kita dengan melihat topik yang berikutnya, iaitu lemak. Okey, apakah itu lemak? Lemak itu sebenarnya adalah satu sebatian organik yang mempunyai unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Yang mana lemak ini sebenarnya boleh wujud dalam dua keadaan. Yang pertama, dia boleh wujud dalam keadaan pepejal pada suhu bilik. Yang kedua, dia mungkin cecair pada suhu bilik. Yang pepejal tadi biasanya sumbernya daripada sumber haiwan lah, seperti minyak sapi dan sebagainya. Yang kedua pula, yang dalam cecair dalam suhu bilik, ini biasanya daripada sumber tumbuhan. Contoh paling jelas, minyak masak yang kita guna tu, itu sumber daripada tumbuhan. Okey, apabila kita bincangkan tentang lemak, sebenarnya lemak kita boleh bagikan kepada dua jenis. Apakah dia? Yang pertama ialah lemak tepu dan yang kedua ialah lemak tak tepu. Okey, kita pergi kepada lemak tepu terlebih dahulu. Lemak tepu ni sebenarnya adalah bersumberkan daripada haiwan, dan lemak tepu ini dalam keadaan suhu bilik ia berada dalam bentuk pepejal. Kerana apa? Kerana takat leburnya adalah lebih tinggi. So, susah sikit dia nak cair. So, dalam keadaan suhu bilik, dia wujud dalam keadaan pepejal. Dan lemak tepu ini sebenarnya mempunyai bilangan atom hidrogen yang memang dah maksimum. So, tiada lagi kita boleh tambahkan atom hidrogen kepada molekul lemak tepu. Sebab itulah dalam perkataan tepu, maksudnya dah penuh dah, maksimum dah. Kita tak boleh tambahkan lagi atom hidrogen ke dalam lemak tepu. Berbeza pula dengan lemak tak tepu. Lemak tak tepu ini adalah lemak yang bersumberkan daripada tumbuhan. Jadi, lemak-lemak tak tepu ini dalam keadaan suhu bilik, dia berada dalam keadaan cecair kerana takat leburnya adalah lebih rendah. So, takat lebur rendah, dia senanglah cair. Suhu bilik biasa pun, dia akan berada dalam keadaan cecair. So, lemak tak tepu ini, disebabkan dia tak tepu, kita boleh tambahkan lagi atom hidrogen kepada molekul dia kerana dia masih lagi boleh menerima atom hidrogen dalam molekul lemak tak tepu. So, itulah dia beza antara lemak tepu dan juga lemak tak tepu. Bila bincangkan tentang sebatian karbon lemak ni kan, kita selalu dengar lemak, benda-benda yang tak baik lah. So, apa kesan dia kalau kita ambil lemak yang berlebihan terhadap kesihatan kita? Okey, pertama, kita perlu tahu yang lemak tepu sebenarnya mempunyai kolesterol yang tinggi. Sebenarnya, kolesterol ni bukannya tak bagus, sebenarnya ada kebaikan dia. So, kolesterol ni sebenarnya penting untuk badan kita mensintesis atau membentuk membran sel badan. Kemudian, badan kita nak menghasilkan jus hempedu dan setengah hormon pun perlukan kolesterol. Dan juga, kolesterol ini juga penting untuk penghasilan vitamin D bila kita terdedah kepada cahaya matahari. Okey, sebenarnya yang orang kata kita dapat vitamin tu bukan matahari yang bagi, tapi cahaya matahari menyebabkan kolesterol menghasilkan vitamin D. Tapi kalau kolesterol ni kita ambil berlebihan, memang ada kesan dia. Pertama, boleh terbentuk batu karang pada hempedu. Bahagian hempedu ini akan tersekat, dan apabila bahagian hempedu ini tersekat, kita boleh mengalami jaundice. Okey, apa itu jaundice? Sila Google. Saya tak nak beritahu dekat sini. Tolong Google apa itu jaundice. Dan juga boleh berlaku mendapan kolesterol pada dinding arteri dan menyebabkan aterosklerosis, yang mana salur darah kita akan menjadi lebih sempit, lebih kecil. Keadaan ini sangat bahaya. Sebab apa? Bila salur darah kita menjadi semakin kecil, maka kita akan memberikan tekanan kepada jantung, akan menyebabkan tekanan darah tinggi, lebih teruk, dia akan menyebabkan stroke dan sebagainya. Memang teruk kesan dia. Jadi, untuk atasi masalah-masalah kolesterol dan lemak berlebihan ni, antara caranya ialah kita kena kurangkan pengambilan lemak tepu. Ya, saya tahu kalau makanan dengan minyak sapi tu memang sedap, tapi kenalah kurangkan. Makan cheese dan sebagainya perlu untuk kita kurangkan. Selain daripada itu, untuk mengatasi masalah kolesterol ataupun mengimbangkan kolesterol, kita harus membanyakkanlah pengambilan lemak tak tepu. Kerana apa? Pengambilan lemak tak tepu ni sebenarnya dia akan dapat mengurangkan risiko segala kesan buruk yang telah saya ceritakan sebentar tadi. Okey, itulah tadi berkenaan dengan lemak. Kita dah lihat apakah itu lemak, lemak tepu, lemak tak tepu dan kesannya terhadap kesihatan. Sehingga kita berjumpa lagi dalam pembelajaran akan datang. Assalamualaikum dan jumpa lagi.